Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton yang hadir pada malam ini. Maaf atas kelewatan, ada sedikit masalah teknikal berlaku yang mana saya terpaksa switch lah daripada PC. Somehow dia punya video tak berjaya saya untuk akses, ada problem. So terpaksa go live on mobile phone lah. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi pengalaman, berkongsi apa yang saya pernah lalui lah dalam buat bisnes lah. So hari ini tajuk yang ingin saya kongsikan adalah 10 idea mudah untuk mulakan bisnes. So kalau minggu lepas yang saya kongsikan bagaimana siapakah apakah benda yang saya dah buat, apa bisnes saya dah buat. So hari ini mungkin sambungan daripada apa yang kita dah apa yang saya kongsikan minggu lepas lah. Okay. Mayun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada 3 orang yang dalam live ni. Secara kasarnya kalau kita katakan kenapa kita nak bisnes, semua orang ada macam-macam soalan lah, ataupun macam-macam jawapan. Kenapa kita nak bisnes? Ada yang kata bisnes ni sebab saya nak cari duit lebih. Ada yang kata sebab saya memang minat bisnes ni, sebab daripada kecil memang saya bisnes. Ada yang kata saya tak ada pilihan, saya minta kerja tak dapat, so saya terpaksa bisnes lah. Kalau kita tanya macam-macam lah jawapan yang diberikan berkenaan kenapa ingin memulakan bisnes lah. Bagi saya, seperti yang saya maklumkan minggu lepas, bahawa kami mulakan bisnes, saya dengan isteri dan juga secara berkeluarga lah, kerana ada peluang lah. Di situ kami mula mengorak langkah daripada bisnes kecil-kecilan. Masih lagi kecil lah, tapi alhamdulillah lah telah diberikan banyak juga pengalaman lah. Okay. So hari ni saya nak kongsikan apa yang saya dah pernah buat. Juga dalam masa yang sama mungkin saya nak kongsikan apa yang boleh tuan-puan nak buat kalau tuan-puan nak mulakan bisnes. Apakah bisnes-bisnes yang mungkin boleh dipelopori ataupun diceburi untuk kita mulakan bisnes. Kalau guru saya pernah cakap bahawa kita kena mulakan bisnes ni dengan cara lean, ataupun secara mudahnya apa yang ada di tangan lah. So yang mudah apa yang ada di tangan kita adalah sebenarnya apa saja ruangan di rumah kita, apa saja sumber di rumah kita, apa saja barang yang ada di rumah kita. Dan juga kalau sekarang ni kebanyakan orang mungkin kita katakan ada mobile phone lah. So kita gunakan mobile phone itu sebagai kita punya sumber untuk mulakan bisnes. Okay. So untuk perkongsian yang pertama ialah mungkin kita boleh mulakan dengan dipanggil affiliate program lah. Program affiliate ni biasanya dia dipanggil juga referral punya program lah. So kalau tuan-puan ingin menjadi affiliate sesuatu website ataupun sesuatu bisnes, okay, tuan-tuan boleh daftar affiliate ataupun referral program. Contoh paling mudah lah, masa saya mulakan satu bisnes hartanah lah contohnya, saya sebenarnya berjumpa ataupun berkomunikasi dengan sifu hartanah saya lah, Puan Liza. Kalau dia ada dalam malam ni, Puan Liza, dia tanya saya mula-mula ada orang nak sewa rumah ataupun ada orang nak beli rumah, boleh, dia kata nanti saya bagi referral, kira macam kita punya wang sedikit lah untuk kita referral. So referral ni memang sikit lah, tapi dia adalah juga satu sumber pendapatan yang kalau kita buat banyak referral ataupun affiliate, banyak juga
boleh menjadikan income yang besar jugalah. Selain tu boleh juga contohnya macam Amazon, Shopee, ataupun Lazada. So benda-benda ni ataupun company ni dia refer kepada referral program atau affiliate lah. So dia ada macam cara, ada yang memang berstruktur, ada sistem lah. Boleh masuk dalam sistem tu, boleh tahu berapa jumlah yang telah kita kumpulkan sebab kita refer orang kepada dia punya bisnes, produk dia dan sebagainya lah. Okay, so itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua, perniagaan produk makanan homemade. Secara kasarnya, kita kebanyakan lah, kalau kita tengok masa PKP dulu, orang tak boleh keluar kan, tapi dalam masa yang sama orang teringin. Tak semua orang ada kebolehan memasak seperti mana orang yang menjual produk tu. Contohnya macam laksa Johor, contohnya macam kek pandan dan sebagainya. So tak semua produk yang boleh dibuat di rumah, okay? Ataupun mungkin kalau kita buat pun kita tak jadi ke, tak sedap ke. So apa yang boleh kita buat adalah kita boleh offer servis untuk memasak lah produk daripada contohnya macam nasi lemak. Benda tu boleh dijual secara online, boleh juga dijual kalau di tepi-tepi jalan. Okay? Yang paling mudah lah. So kalau kita tengok lepas PKP dulu, bila dah PKPP tu, so dah boleh berniaga. So ramai yang telah mula start berniaga di tepi-tepi jalan, macam cendawan yang tumbuh selepas hujan lah. Okay? So Assalamualaikum Hilmi, okay, daripada Manjung. Okay, clear Alhamdulillah. So yang itu boleh buat lah. Kiranya kita boleh juga buat kek, kuih muih dan sebagainya. Macam pengalaman kami buat nasi lemak, kita masak, dan juga selain daripada itu produk makanan yang lain, juga ada produk frozen lah yang boleh kita jualkan lah. Okay. So yang ketiga lah yang ingin saya kongsikan adalah perniagaan perhantaran. So daripada yang tadi tu, kita produk yang kita hasilkan sendiri di rumah, tapi mungkin dari segi penghantarannya mungkin kita perlukan servis seperti Foodpanda dan sebagainya. Tapi yang ketiga adalah mungkin bisnes yang boleh kita ceburi adalah penghantaran sendiri. Maksudnya kita boleh buat dua-dua ataupun kita boleh buat penghantaran tu sendiri. Okey. Sebagai contoh, mungkin macam saya, apa yang saya pernah buat, servis penghantaran orang ataupun jiran-jiran yang hendak pergi ke KLIA. So mereka ada pilihan untuk menggunakan servis seperti seperti Grab masa tu lah. Okay. So salah satu lagi benda yang boleh kita cuburi adalah saya sendiri buat servis tu. So saya offer lah pada jiran-jiran mana yang nak hantar ke KLIA ataupun nak ambil daripada KLIA ke kawasan rumah, so boleh. So mereka bayar lah. So itu juga boleh jadikan satu permulaan. Okay. Selain daripada itu, servis makanan lah. Maksudnya produk yang kita masak di rumah tadi, kita hantar, kita sendiri hantar. Macam apa yang saya buat, kita tak sama seperti Foodpanda ataupun lain-lain servis yang menghantar makanan. Sebab mereka hantar makanan secara dasarnya bila ada order, diorang terus hantar. Manakala apa yang kami buat adalah kita kumpul order tu dan kemudian kita hantar sekali. So sekali jalan. So servis charge kita adalah jauh lebih murah berbanding dengan servis charge yang Foodpanda ataupun GrabFood dan sebagainya. Okay, so yang ketiga tadi, perniagaan penghantaran lah. Ini termasuk personal shopper juga boleh. So kita masa PKP dulu ada juga orang offer, saya nak pergi pasar raya contohnya kan. So dia offer untuk belikan dengan service charge yang sekian-sekian lah. Okay, so itu idea perniagaan yang nombor 3 lah yang boleh diceburi. Idea perniagaan yang keempat adalah servis perkhidmatan, yang mana apa saja keperluan yang kita nampak masalah kepada ramai orang, okay, kita boleh gunakan servis itu untuk
kita offer pada orang lain. Okay? Contoh-contoh servis yang diperlukan sepertinya seperti basuh kapet, okay? Basuh kereta di rumah contoh juga. Dan yang paling kreatif bagi saya adalah lipat basuh dan lipat baju. So ada juga servis macam di kawasan saya ni, dia bukan basuh, dia tak basuh, dia just memang lipat baju. Sebab memang banyak masalah orang yang menghadapi kesukaran walaupun baju dah basuh, tapi nak lipat baju dia ada masalah lah. So servis tu pun boleh dijadikan sebagai permulaan bisnes kita lah. Selain daripada tu juga biasalah orang sebut potong rumput. Kemudian kawan saya saya panggil Sifu Ilmi lah kalau dia ada malam ni. So dia buat kursus untuk menggunting rambut. So siapa yang berminat boleh pergi belajar gunting rambut, dan mereka kemudian boleh buat servis menggunting rambut, sama ada di kedai ataupun mungkin datang ke rumah lah. So itu satu lagi cara ataupun satu lagi ruang bisnes yang boleh kita gunakan. Lain daripada tu yang masih berkaitan dengan servis perkhidmatan adalah seperti menjalan untuk menjaga binatang peliharaan lah. Contoh diorang balik kampung ke kan, so diorang ada binatang peliharaan, mungkin kita boleh jaga. Ataupun kalau orang putih lah, dia panggil pet walk, okay? Anjing diorang tu diorang kena bawa jalan-jalan. So kita boleh offer servis tu lah. So bila dari segi servis menjalankan anjing tu juga ada kemungkinan perlukan juga perkhidmatan. Contoh ada yang pernah juga lakukan servis ni adalah menemani orang-orang yang sudah berumur dan anak-anak mereka sibuk. Okay, so mereka teman untuk bercakap, untuk pergi shopping dan sebagainya. So itu satu lagi bisnes yang saya tak nampak lagi ada di Malaysia, tapi di luar negara sudah ada sebegitu. Okay, dan juga yang satu lagi unik yang saya jumpa tadi adalah dia kata human billboard. Okay, maksudnya kita boleh kalau dalam satu website dia panggil Fiverr.com ni, yang mana kita boleh servis ataupun kita boleh tawar perkhidmatan kita. So ada satu servis yang mana mereka boleh buat kita punya, contoh letak banner ke ataupun letak logo kita mungkin kat muka contoh, so dekat dahi. So benda tu jadi macam pelik, tapi kalau kat ruang sosial biasanya benda tu menjadi salah satu tarikan lah kepada orang-orang yang melihatnya. Okay, so idea bisnes yang ketiga tadi, servis perkhidmatan yang boleh kita lakukan lah. Okay, so idea bisnes yang kelima adalah ejen atau stokis perniagaan, terutamanya untuk produk-produk wanita. So biasanya orang cakap kalau kebanyakan yang membeli ni adalah orang wanita lah. So bila wanita ni dia macam-macam lah, makanan ada, tapi biasanya produk yang berkaitan dengan wanita adalah juga satu benda yang menjadi tarikan lah untuk dijual. So boleh jadi ejen atau stokis. Cuma kalau ejen atau stokis ni bagi saya sedikit costly lah, sebab kita perlu keluarkan kos untuk kita beli jual. Cuma dari segi keuntungannya akan lebih tinggi, sebabnya biasa sebagai stokis ni kita akan dapat harga yang amat murah berbanding dengan level-level jualan yang lain lah. Okay, so basically kita boleh katakan stokis atau ejen ni terutama produk wanita boleh juga digunakan untuk kita mulakan bisnes lah. Okay, so sebagai contoh, isteri saya sendiri dia menjual produk-produk tudung. Okay, dia juga jual produk, dulu dia ada jugalah yang produk-produk makeup. Even kami dulu pernah juga menjual pada tahun rasanya 2003 ke awal tahun 2000 lah, kami juga pernah menjalankan atau menggunakan produk Azimuth, Dr. Azimuth dulu lah. So produk Dr. Azimuth ni adalah produk kesihatan. So orang Malaysia sangat suka benda-benda macam ni, produk kesihatan, okay? Produk untuk kosmetik. So orang Malaysia sangat-sangat suka. So dia tengoklah ramai jutawan adalah daripada
mereka yang menjalankan bisnes kosmetik dan juga bisnes yang berkaitan dengan produk wanita lah. Okay, so produk lelaki ni boleh juga, tapi biasa kadang-kadang orang kata produk lelaki ni biasanya wanita yang beli. So kita kena promote produk tu pada wanita, sebab wanita yang ada kuasa membeli yang tinggi. Okay, so itu yang kelima adalah agent stokis. Okay, yang keenam adalah servis berasaskan pengetahuan. Okay, so apa maksudnya servis berasaskan pengetahuan? Contohnya apa yang boleh kita buat adalah kita offer diri untuk tuition ni. So boleh buat personal tuition, boleh juga personal tutor. Okay, online tutoring. Okay, sekarang ni banyak menggunakan online, so online tutoring. Boleh juga design, okay, web product design ataupun logo design dan sebagainya. Dan juga boleh juga seperti setup website lah. So dari segi pengalaman saya design buat website ni, alhamdulillah lah ada beberapa juga company dan juga individu yang telah menggunakan perkhidmatan saya untuk buat website. Nak kata susah, kalau mula tu memang susah lah, tapi bila dah lama kita buat, rasanya alhamdulillah lah, dia tidak sesusah yang biasalah. Contoh macam pada mula saya start nak buat video, rasa memang sungguh-sungguh susah, rasa macam malas ataupun sebab kita tak tahu dia punya steps tu kan. So bila dah lama tu kita buat 1, 2, 3 video, lama-lama kita dah faham steps dia. So bila kita dah faham step dia, kita akan buat kerja tu dengan lebih pantas dan cepat lah. Okay, so boleh juga kita buat yang keenam tadi, servis berasaskan pengetahuan. Okay, so kita offer apa yang kita ada. Okay, kalau tuan-puan mempunyai contoh pengalaman untuk baiki kereta, so boleh offer servis membaiki kereta. Okay, tapi mungkin janganlah offer servis baik kereta yang biasa-biasa, buat yang different. Maksudnya sekali dengan minyak hitam. Okay, ada dia panggil upsell lah sikit. So boleh pergi ke rumah, so buat yang lebih kreatif lah. Okay, so itu yang keenam lah. Okay, yang ketujuh juga adalah servis berasaskan pengetahuan, tapi yang lebih berterusan lah. Contohnya bila kita buat consultation. Okay, so dengan consultation tu maksudnya kita akan ada pelanggan yang secara berterusan akan menggunakan servis kita. Ataupun mungkin kita kata kita adalah manage website ataupun as a content digital marketer kan. Because separuh ada company yang memerlukan orang yang manager untuk content, manager mereka dalam digital platform lah. Contoh untuk Facebook, untuk Instagram, untuk Twitter dan sebagainya. So mereka mungkin memerlukan khidmat. So kalau tuan-puan mempunyai knowledge ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan macam mana nak manage all this digital content, mungkin tuan-puan boleh gunakan itu sebagai salah satu peluang untuk tuan-puan memulakan perniagaan lah. Okay, so dari segi situ biasanya bila based on knowledge ni, biasanya kita agak murah lah dari segi cost dia. So dia akan lebih mudah sebab kita tak perlu keluarkan cost. Okay, so selain daripada itu, yang saya rasa yang boleh dibuat, contohnya copywriting lah. Copywriting untuk bisnes, copywriting untuk contohlah untuk bisnes saja lah kan. Content writing, okay, copywriting, content writing, ghostwriter, penulis hantu. Okay, saya tak ingatlah website kata apa bernama, apa maksud ghostwriter. Okay, boleh juga kita yang manage ataupun maintain website. Okay, mungkin dibayar untuk maintain beberapa website, buat coaching, okay, consultation, video production, ataupun juga as a digital influencer. So benda-benda macam itu kita boleh berdasarkan kita punya knowledge, kita boleh mulakan bisnes kita untuk kita jadi sebagai pengetahuan, okay, yang boleh menjana
income secara berterusan. So yang tadi nombor 6 tu macam one time lah, okey, macam contohlah website. Kalau yang nombor 6 pengetahuan berasas servis berasaskan pengetahuan. So mungkin kita bina website, lepas tu kita tak maintain. Okey, tu satu area lah. Satu lagi adalah servis berasaskan pengetahuan nombor 7 tadi, yang berterusan. So yang ini kita akan engage lebih lama dengan kita punya prospek atau customer kita. Okey, so yang itu dua benda yang berbeza lah. Yang ke-8, okey, yang boleh saya kongsikan, kita juga boleh buat servis jual kursus online ataupun buat e-book, okey, dan jual e-book tu sendiri. Kat sini saya tak pernah buat lah, tapi ini adalah benda yang saya dalam perancangan lah untuk buat. Adalah kita nak buat kursus online. Contohnya ada satu perniagaan yang mana dia buat dia panggil PJJ lah, pendidikan jarak jauh, yang mana dia offer dia buat group lah, Facebook group yang limited ataupun yang hanya yang berbayar je lah. Dia punya charge tak mahal, dalam kadang-kadang less than RM50, RM20 pun ada, RM10. So apa yang dia buat, dia buat video macam mana nak masak. Contohnya masak ibu sambal. Okay? So dia buat benda tu, video tu sekali, tapi dia boleh offer banyak kali pada dia punya audience. Okay? So siapa nak, dia boleh masuk dalam group tu tapi bayar. Kemudian dia boleh tanya sebarang soalan. So provider content tu akan menjawab semua persoalan yang berkaitan dengan tadilah kiranya ibu sambal tadilah. So ini adalah satu lagi cara lah yang untuk mendatangkan duit, yang saya rasa memang bagus untuk terutama ibu-ibu yang ada pengalaman memasak dan sebagainya. So kemudian daripada itu dia buat juga untuk sandwich dan sebagainya. So mungkin ada 2-3 jenis masakan yang dikategorikan sama, so dia offer. So mungkin dalam RM20 ke RM30 untuk satu konten tu lah. Okay? So kalau dia buat ada 10 konten, dan semua yang orang yang sama, okay, ada 10 orang yang sama akan masuk untuk konten-konten yang berbeza. So dia akan menjana pendapatan yang agak menarik lah. Okay? So itu yang berkaitan dengan servis jual kursus online, ataupun juga boleh kita buat e-book lah. Maksudnya dari segi konten tu, dia punya kursus tu boleh secara kita buat dalam bentuk tulisan, dan kita convert kepada e-book, ataupun kita boleh buat secara video, share dekat YouTube yang restricted contoh, ataupun kat macam tadi lah Facebook group. Okay? So itu yang ke-8 lah. Okay? Yang ke-9-nya, yang ini saya masih lagi belajar-belajar lah, walaupun dah hampir 2 tahun jugalah. Dia punya tips saya nombor 9 adalah menjadi ejen hartanah. Kenapa saya suggest ejen hartanah ni? Kalau lihat dia punya learning curve untuk belajar tu, ataupun dia punya qualification lah. Pertama, qualification dia tak perlu tinggi sebenarnya. Yang penting sebenarnya dia ada komitmen untuk menjual hartanah, dan juga termasuklah jual beli ataupun sewa. Yang itu dia kena ada dia punya aktiviti tu lah, kena ada aktiviti pemasaran dan menjual. Itu skill yang dia perlukan. Maksudnya kalau sesiapa pun yang berjaya menjual produk lain, sebenarnya dia boleh jadi juga sebagai ejen hartanah yang berjaya lah. So sebagai ejen hartanah, saya suggest lah benda ni, sebabnya dia seperti saya cakap tadi, dari segi qualification dia tak perlu tinggi lah. Sebagai contoh, kalau kita nak jadi seorang engineer, kita kena belajar mungkin beberapa tahun, pergi buat degree, buat master dan sebagainya, barulah kita boleh jadi engineer, kena register as qualified engineer dan sebagainya. Itu memakan masa. Tapi untuk ejen hartanah ni, kalau kita ada berminat, kita boleh mulakan dengan pergi kursus untuk menjadi seorang ejen hartanah, dalam sekitar berapa ya, dalam 500 ke 600 lah dia punya kos untuk pergi kursus tu. Dan kita dah boleh start jadi ejen hartanah yang berdaftar dan register lah. Dan
bila dah jadi ejen hartanah yang berdaftar, so kita mulakan aktiviti untuk menjual hartanah, dan pulangan dia sangat menarik. Biasanya pulangannya adalah sekitar, kalau orang cakap 3% lah, tapi untuk ejen hartanah yang biasa kita cakap dalam 1% lah untuk return. Contohnya kalau rumah tu RM100,000, kita akan dapat mungkin dalam dalam 1% dan 1,000 lah. Tapi mana ada rumah dah dah 100,000 sekarang ni, kebanyakannya dah naik 200,000, 300, even sejuta lah kan. So kalau 500,000 dah dapat 5,000. Okay, so dia punya return tu agak menarik lah bagi saya. So benda ni boleh dijadikan juga sumber pendapatan yang untuk orang yang nak mulakan bisnes. So salah satu caranya adalah menjadi ejen hartanah. Okay, so itu yang ke-9 lah. Yang ke-10 dan yang terakhir lah, actually saya dah mention tadi, kita boleh jadi stokis atau ejen, kita boleh jadi affiliate ataupun referral, dan yang seterusnya adalah satu lagi yang boleh kita buat adalah dropship. Okay, so dropship ni secara mudahnya, kita just cari pelanggan. Bila kita dapat pelanggan bayar pada kita, kita pun order pada HQ, dan HQ akan hantar benda tu direct kepada customer tanpa perlu melalui kita. So bezanya tadi, kalau macam affiliate, kita just refer saja. Okay, kita tak ada aktiviti menjual. So kita kata orang ni minat nak beli rumah contoh, so kita kata kita bagi kontak tu pada kita punya salesperson. So salesperson tu yang akan kontak yang bakal pembeli tu. So bila berjaya, so pembeli tu ataupun penjual tu akan bagi kita some token lah. Okay, so itu lebih pada affiliate ataupun referral lah. Untuk ejen biasanya kita kena simpan stok. Okay, so kat situ ada cost kepada kita. Tapi yang very simple adalah untuk menjadi dropshipper lah. Okay, so dropshipper ni dia hanya ambil apa yang iklan daripada HQ. Okay, mungkin tukar nombor kontak kepada nombor kontak dia. Bila dia jual, pembeli akan bayar pada kita as a dropshipper. Kita akan order pada HQ akan hantar terus kepada pelanggan kita. Okay, so contohnya macam promote sikit lah. Okay, saya hari ni, sebab saya bersiaran daripada Mayun punya page. Okay, so Mayun dia adalah penjual daging salai premium. So kita Mayun juga menawarkan lah kepada sesiapa yang nak jadi ejen ataupun dropshipper. So mereka boleh lah untuk berdaftar dengan Mayun. Okay, nanti admin boleh bagi contact number kalau siapa nak daftar sebagai ejen ataupun sebagai dropshipper lah. Okay, so benda ni juga boleh mendatangkan ataupun boleh start untuk bisnes kita lah, sebab dia tidak memerlukan modal yang besar lah. Okay, dan juga kita tak perlukan simpan stok. Okay, so boleh kita recap balik. So yang pertama tadi saya kata boleh start dengan affiliate. Okay, yang kedua kita pasarkan produk makanan yang kita buat sendiri di rumah. Okay, yang ketiganya perniagaan penghantaran. Okay, selepas daripada kita dah buat kat rumah, mungkin kita boleh start deliver lah. Hai Faraza. Okay, jiran saya ni dulu. Okay, yang keempatnya servis perkhidmatan, yang mana seperti cuci kereta, cuci kapet dan sebagainya. Yang kelima, ejen atau stokis perniagaan, terutama untuk barangan produk wanita. Okay, yang keenam, servis berasaskan pengetahuan, tapi macam one time. Okay, yang ketujuh, servis juga sebagai berdasarkan pengetahuan, tetapi yang boleh kita dapatkan secara berterusan. Yang ke-8-nya adalah servis jual kursus online. Contoh tadi yang ibu sambal tadi. Okay. Kemudian yang ke-8, yang ke-8, yang ke-9-nya adalah ejen hartanah. Okay. Sebab bagi saya ejen hartanah ni dia tak ada limit lah. Yang saya cakap tadi, dia punya qualification tak susah nak dapat, tapi dia punya
income ataupun dia punya penjanaan kewangan kita amat bagus. Sebab saya tahulah kepada ejen jahatanah yang memang perform lah, tapi tak semualah perform. Dia still ada dia punya cabaran dia. Tapi yang betul-betul memang top ejen, mereka akan ada cash, boleh beli cash kereta dan sebagainya. Ini bukan tahyul atau apa, memang saya pernah nampak sendiri. Mereka sangat committed dalam kerja mereka. Okay? Dan yang ke-10-nya dropship lah. So dari segi dropshipper, kita boleh mulakan bisnes tanpa perlu ada kos. Okay? So itulah 10 perkongsian yang saya nak share pada malam ni. Tadi sebelum saya live, ada kawan saya cakap boleh buka Q&A. Saya kata boleh jugalah. So kalau ada apa-apa yang nak bertanya, mungkin boleh post kat dalam sini. Okay? Hi Effendi Ghazali. Oh, ini orang power ni, marketing orang marketing yang power ni. Okay, okay, so saya buka lah dulu. Kalau ada persoalan, boleh type kat komen bawah ni, saya cuba baca. Takat ni tak ada persoalan, hanya ada pesanan daripada admin lah. Kalau nak jadi ejen, dia kata boleh contact 019-2221-962. Okay, so boleh contact untuk untuk jadi ejen ataupun jadi dropshipping lah. Okay, so jika ada sebarang persoalan, boleh boleh tanya dan saya cuba jawab lah mana yang saya boleh. Kalau tak, saya mungkin cuba jawab pada masa yang lain lah. Okay? So sementara tunggu soalan, just nak kongsikan lah, bila saya diberi peluang untuk menggunakan saluran ni lah untuk berkongsi, saya rasa selepas saya fikir-fikir lah, cara ataupun benda yang boleh saya kongsikan adalah dari segi bisnes lah. Okay? Mungkin konten saya adalah lebih berkisar tentang bisnes lah, yang mana mungkin seterus-terusnya saya akan juga kongsikan benda-benda yang teknikal sedikit. Contohnya macam mana nak buat copywriting, okay? Yang lebih efektif. Mungkin juga saya boleh kongsikan cara menggunakan Telegram untuk kita dapatkan lebih ramai pelanggan, okay? Ataupun macam mana nak gunakan Facebook Ads dan sebagainya. So mungkin just some idea lah, nak terus jika masih lagi diberi kesempatan untuk channel ni ataupun mungkin di channel lain. So insyaAllah saya akan cuba kongsikan perkara yang sedemikian. Macam tadi, sebelum pada hari inilah ada juga request untuk saya bagi proposal untuk bisnes macam digital content lah, ataupun digital marketing. So tadi saya dah bagi satu proposal untuk one of this company yang nak propose digital marketing lah. Yang tu dalam bahasa Malaysia, saya bagi dia punya title cara membina bisnes di ruangan digital lah. Okay, so insyaAllah kalau berjaya, saya akan berkongsi berkenaan digital marketing lah. Okay. Ada soalan ke? Tak ada. Admin boleh kita dah tutup ataupun nak masih tunggu jika ada soalan, ataupun ada sesiapa nak ada pertanyaan, so boleh bertanya di sini. Kalau tak, boleh juga di lain masa lah. Okay? Saya rasa tak ada kot soalan, alhamdulillah. So ada, biasa kalau cikgu-cikgu cakap, kalau tak ada soalan ni sama ada faham ataupun tak faham langsung. Okay? So mungkin tak ada soalan sebab benda tu clear, ataupun mungkin dah masuk untuk berehat lah. Okay, so sebelum saya pergi, seperti biasalah, akan buat promosi sikit lah. So untuk Mayun masih lagi kita ada promosi untuk kita extend lah promosi untuk Raya Aidiladha. Okay, ada package A, combo A, combo B dan combo C. Combo A beli 2, okay, dapat free shipping dan juga ada reduce cost lah.
ataupun price dia lagi murah, RM69. Kalau combo B tu kita akan dapat 3, kemudian ada free 1, dan combo C kita dapat 5, kalau saya masih ingat lah. Okay. So jemputlah membeli daripada produk ni, sebab produk Mayun ni adalah daging premium, boleh dimakan terus. Maksudnya kalau kita punya produk ni, dia kata sedia dimakan dan sedia dimasak. Kalau yang daging salai tu sedia dimasak, maksudnya dia boleh makan, tapi dia kena rebus lah, ataupun dia boleh digunakan untuk masak benda lain. So boleh masak lemak dan sebagainya. Manakala yang macam masak lomak ni, dia ready to eat, maksudnya just panas dan boleh terus dimakan, sebab dia dah dimasak, dah ada masak telah dimasak dengan masak lemak lah. Okay. So boleh mencuba. Alhamdulillah daging dia sangat lembut, dan benda tu boleh terus dimakan. Dan kalau ada anak-anak pun, mereka mungkin akan menyukainya, sebab tak susah nak menggigit. Untuk orang-orang yang telah berumur, lagilah senang, sebab tidak perlu berusaha keras untuk makan daging. Okay. So saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Saya akhiri dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la as'ina insana fi hus illa allazina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.